Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bertemu kembali kita dalam rancangan Icon Lift Up the Dreams, satu program yang dianjurkan oleh Yayasan Bank Rakyat. Tengok logo di belakang tu lah. Yayasan Bank Rakyat, program yang banyak membantu pelajar-pelajar dan juga rakyat Malaysia amnya. Jadi topik kita pada kali ini, program Icon ini, tajuk berkenaan Youth for the Global Goals. Satu tema berkaitan anak muda dan apa goalsnya, apa impiannya, apa targetnya dalam peringkat global. Mungkin kita boleh cerita dalam peringkat Malaysia, tetapi saya lebih cenderung untuk kita kupas apa sebenarnya yang telah berlaku sehingga terbitnya Youth for the Global Goals yang menjadikan kita berbincang berkaitan dengan satu capaian cita-cita peringkat global. Baik, pada tahun 2015, pada bulan September di New York, PBB berkumpul tokoh-tokoh dunia. Ini sejarah. Berkumpul tokoh-tokoh dunia meletakkan satu resolusi agenda tahun 2030. 2030 nak jadi apa? Nak buat apa? Nak transform apa? Sekarang 2020. Lagi 10 tahun nak jadi apa? Mereka meletakkan 17 yang dipanggil Sustainable Development Goals. Dipanggil SDG. SDG, Sustainable Development Goals. Okey. Okey. Satu target yang telah diletakkan oleh PBB untuk dicapai. Dalam target-target tersebut disenaraikan 17 agenda utama. Cantiknya, pada tahun yang sama, tadi bulan September, pada tahun yang sama dalam bulan Disember, apabila berkumpulnya hampir 126 tokoh-tokoh seluruh dunia, tambah-tambah anak-anak muda berkumpul, mereka mengatakan bahawa 55% anak muda not aware about SDG ini. Anak muda dalam dunia ni 55% tak faham dan rasa macam mereka tak berada bersama dalam menjayakan agenda ini. Maka dengan sebab itulah pada bulan Disember 2015 tahun yang sama, mereka berkumpul dan meletakkan satu agenda yang besar, iaitu Youth for the Global Goals. Agenda anak muda berpartisipasi. Anak muda bersama-sama menjayakan 17 goals ini. Okey? 17 goals ini. Apakah 17 goals ini? Dan saya akan kaitkan dengan jiwa anak muda. We believe young people are a part of the solution to create a positive change in the world. This is an open call to become a leader for the world. InsyaAllah, anda anak muda bakal menjadi pemimpin masa depan. Kita cerita panjang tadi bab PBB dan sebagainya. Sebelum tu kita nak cerita anak muda, bagi kita faham apa beza anak muda dengan orang tua. Dalam Quran sebut, "Wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq afala ya'qilun." Allah jadikan kita ini ditingkatkan umurnya. Bila dah ditingkat umur, nunakkisu fil khalq. Quran sebut tulang belulang, biologi badan kita, fizikal badan kita akan kembali macam budak-budak. Kanak-kanak dulu lembek, tak larat, pegang pun, dukung pun, mak suruh pegang pelan-pelan, takut tulang tak kuat. Dan akhirnya kita akan kembali macam tu. Kanak-kanak tak faham dan mungkin waktu usia tua kita akan jadi nyanyuk. Sebab peringkat manusia itu disebut dalam Quran. Dalam Quran ada macam-macam istilah. Ada ketika Quran guna sobiyun. Sobiyun. Saya suka gunakan kaedah Quran sebab vocabulary dalam Quran ni paling banyak dalam dunia. Vocabulary bahasa Arab paling banyak dalam dunia. Sobiyun, tiflun. Tiflun ni kanak-kanak juga. Fata, anak muda. Apa lagi? Dalam Quran sebut tentang dha'fun. Dha'fun ni orang tua. Quran sebut syekhun. Syekhun orang tua. Quran sebut apa lagi? Ghulam, budak muda, remaja. Quran sebut waladun, anak-anak. Quran sebut tentang ajuzun, orang tua yang lemah. Quran sebut, subhanallah, macam-macam istilah yang disebut dalam Quran. Bahkan dalam Quran disebut orang-orang itu ada namanya umur. Ada peringkat-peringkat umur yang membezakan manusia. Disebut dalam Quran perkataan 40 sebagai contoh. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Sehingga kamu sampai umur 40. Mesti ada sebab. Ketika mana Quran menyebut bilangan-bilangan tertentu, istilah-istilah yang berbeza. Kata para ulama, mustahil ada pengulangan, mustahil ada perbezaan kalimah dalam Quran, melainkan tujuan dan maksudnya pasti berbeza. Pasti tujuannya berbeza. Sebab itu, bila disebut peringkat umur, maka kita akan faham ada peringkat umur kanak-kanak, ada peringkat umur dewasa, ada peringkat umur tua. Kali ini kita nak fokus pada pemuda. Let's say
share lah macam-macam takrifan pemuda. Ada yang kata remaja, ada yang kaitkan dengan bawah 40, ada yang kata sampai 37. Saya katakan lebih kurang umur 16 hingga 40. Takrifan yang terlalu banyak definisi tentang pemuda. Cuma saya nak sebut 16 hingga 40. Baik, bila kita sebut tentang umur, pasti dan pasti, saya nak bahagikan kepada dua blok. Yang pertama, nama dia, tubuh badan kita ini pasti berbeza. Dulu tak kuat, kulit mungkin lembut, tulang mungkin lembut. Tapi bila kita dewasa, tenaga berbeza. Cara bernafas kita berbeza. Olahraga kita berbeza. Kekuatan kita berbeza. Orang tua mengangkat barang dengan orang muda mengangkat barang berbeza. Pengalaman berbeza. Apabila biologi badan berbeza, dia akan mendatangkan keupayaan berbeza. Kekuatan berbeza, badan berbeza. Seperti wanita yang dalam keadaan biologi yang mungkin tidak sama dengan lelaki, walaupun kita kata mereka sama dengan lelaki dari sudut tanggungjawab, tetapi dalam banyak perkara biologi badan mereka tidak sama dengan badan seorang lelaki. Begitu juga orang muda dengan orang tua. Bila keupayaan berbeza, maka kita pun melihat dengan faktor usia. Orang umur 60 tahun dengan orang umur 30 tahun tak sama. Keupayaan berbeza, apa lagi berbeza? Pengalaman berbeza. Apa lagi yang membuatkan kita nampak faktor umur itu mencetuskan perbezaan gaya berfikir? Salah satunya mungkin tekanan hidup berbeza. Orang yang pernah menghadapi zaman-zaman kehidupan sebelum merdeka tidak sama dengan orang hidup zaman senang. Orang yang pernah menghadapi zaman kesusahan, mak ayah duduk dekat kampung, mak ayah kerja dengan menoreh getah, tidak sama dengan mak ayah yang duduk dalam keadaan kerja dengan kerajaan. Contohnya, orang yang pernah hidup zaman Jepun tidak sama dengan orang yang hidup macam kita pada hari ini. Tekanan pasti berbeza. Begitu juga daya tahan pasti berbeza. Ada orang yang mungkin daya tahan marah sebagai contoh. Ada orang kali 2-3 kali kritik, dia melantun dengan begitu kuat. Ada orang mungkin perkataan kritikan itu sudah menjadi satu kebiasaan bagi hidupnya. Pengalaman hidup yang lama menjadikan daya tahannya makin kuat. Itu manusia. Akhirnya, keupayaan, pengalaman hidup, tekanan dalam hidup, daya tahan dalam hidupnya. Ini cerita tentang umur, menghasilkan sesuatu yang kita panggil sebagai kecenderungan. Okey, kita tak kata semestinya, tetapi cenderungan. Tapi kebiasaannya. Okey, betul je ni. Kecenderungan. Okey. Kebiasaannya kalau muda, begini cara berfikirnya. Kebiasaannya kalau muda, begini cara bertindak dia. Tengok ada beza. Orang tua berfikir begini, orang muda berfikir begini. Cara berfikir akan berbeza. Cara berfikir pasti tak sama. Kita tengok baju macam ni, kita kata cantik, ayah kita tak nak beli. Ayah kita nak baju yang dia selesa pakai. Kalau orang muda dulu, waktu zaman sekolah, dia gotik. Lepas tu dia masuk hip hop pula. Lepas tu dia masuk punk rock pula. Lepas tu dia jadi shuffle pula. Lepas tu dia jadi raver pula. Bila dia waktu orang tua, kalau orang tua, fashion tu lah sampai mati. Yang penting dia selesa. Sebab cara fikir kita berbeza. Warna yang dipilih pakaian, warna fashion yang dipilih oleh orang muda dengan orang tua pasti berbeza. Kalau kita shopping dengan mak kita, mesti pemilihan kita agak berbeza. Mata dia dengan mata kita mungkin berbeza. Cara berfikir, cara bertindak. Kita tengok macam mana disebut oleh Soekarno, kalau diberikan kepada aku 10 orang anak muda, nescaya aku akan goncang dunia. Ini disebut oleh Soekarno. Kalau kita tengok Indonesia, ada kaum mudanya, termasuk tempiasnya sampai ke negara kita. Macam mana cara berfikirnya dengan reformasi yang dilakukan pada tahun 98 ketika kejatuhan Soeharto. Itu satu benda yang mungkin kita boleh ambil refleks untuk negara kita. Bagaimana anak muda dengan cara di jalanannya, dengan cara orang lama, hamasatus syabab wa hikmatus syuyukh, pengalaman orang lama dengan diplomasinya. Kedua-dua ini menjadikan manusia ini boleh dilihat perbezaan cara berfikir, kemudian cara bertindak, dan yang terakhir cara refleks kepada keadaan. Dengan sebab itulah refleks pada keadaan bermaksud ada orang refleksnya biasa-biasa. Biasa-biasa ya. Dia tengok tak apalah, nak jadi-jadilah. Ada orang refleksnya tentang lawan, kritik, ubah. Ada kecenderungan yang menyaksikan perbezaan antara muda dan juga yang tua. Disebabkan biologi badan, kecenderungan badan, cara berfikir anak muda berbeza dengan orang biasa, maka anak muda penentu
capaian kita 2030. Apa nak jadi pada 2030? Agenda dunia, goals yang ditetapkan, nak berjaya atau gagal terletak pada anak muda, pemuda, youth. Dengan sebab itu, saya akan ulang balik 17 goals yang telah diletakkan oleh PBB, apa yang diinginkan berlaku dan apa kena mengena dengan anak muda. Kenapa anak muda perlu berpartisipasi, perlu bersama, dan kenapa anak muda perlu mengetengahkan agenda ini? Kenapa kejayaan terletak pada tangan anak muda? Hari ini kalau umur saya 30, bermaksud umur 40, 2030, agenda itu sudah selesai. Kalau anak muda umur 18, umur dia 28, agenda itu sudah selesai. Sebab itulah pentingnya anak muda. Antara goals yang pertama diletakkan oleh SDG, Sustainable Development Goals. Yang pertama, tiada kemiskinan. Satu. Nombor dua, kosongnya kelaparan, sifar kelaparan. Tidak ada lagi yang lapar. Nombor tiga, kesihatan baik dan sejahtera. Kesihatan yang baik dan kesejahteraan. Yang berikutnya, pendidikan yang berkualiti. Yang kelima, kesetaraan gender. Yang keenam, air yang bersih dan disanitasi. Yang ketujuh, tenaga yang berpatutan dan bersih. Yang ke-8, pekerjaan yang sesuai dan pembangunan ekonomi yang pesat. Ke-9, industri, inovasi dan infrastruktur yang hebat. Ke-10, mengurangkan ketidaksamarataan. Ke-11, bandar dan masyarakat yang mampan. Ke-12, penggunaan dan pengeluaran yang bertanggungjawab. Apa dia tu? Saya akan kupas. Yang ke-13, tindakan terhadap perubahan iklim. 14, kehidupan di dalam air. 15, kehidupan di darat. 16, keamanan, keadilan serta pertubuhan organisasi yang kukuh. Dan yang terakhir, yang ke-17, kerjasama dalam mencapai matlamat. Dalam 17 goals yang telah ditetapkan oleh PBB itu, saya nak kupas beberapa topik lah. Antaranya, tiada kemiskinan, sifar kelaparan. Kenapa pentingnya anak muda mengambil tahu tentang benda ini? Ketika tahun 70-an berlakunya macam-macam isu kelaparan di kawasan pedalaman, maka waktu itu apa tindakan kerajaan ketika itu? Melihat perlunya dibangkitkan isu-isu DEB, dibangkitkan isu-isu Pelan Perancangan Malaysia ke-berapa, ke-7, ke-8, macam-macam kaedah yang digunakan untuk menghilangkan kemiskinan dan kelaparan. Sebab kata Syekh Ali Jarjawi, bila ditanya apa tujuan zakat, apa maksud zakat sebagai contoh? Ada orang sebut zakat ini menjadikan orang miskin menjadi orang yang kaya. Orang yang miskin dapat zakat jadi orang kaya. Syekh Ali Jarjawi kata tidak. Maksud dan tujuan zakat adalah supaya negara itu aman daripada jenayah. Apabila kelaparan, apabila kemiskinan, maka tidak ada keamanan. Orang mula merompak, pemberontakan mula berlaku, orang yang lapar mula mencuri. Sebab itu berapa banyak negara-negara yang mempunyai pendapatan yang tinggi, kadar jenayah hanya berkurangan. Sebab itulah tiada kemiskinan dan sifar kelaparan ini satu mesej yang besar. Anak muda perlu bangkit. Join dengan organisasi yang membantu orang membangkitkan ekonomi manusia. Sebab itu bila disebut dalam Quran, li'ila fi Quraisy ila fi rihlatash syita'i was-sayf. Orang Quraisy, hebat orang Quraisy dalam Quran disebut kerana mereka ini boleh pergi ke Syam, mereka ini boleh pergi ke Yaman. Kedudukan yang strategik dari sudut ekonomi. Kita dalam musim PKP tak boleh bergerak. Bila tak boleh bergerak, ekonomi jatuh. Makcik-makcik tak boleh berniaga barang. Orang tak boleh bergerak ke satu tempat, ekonomi jatuh. Jadi orang Quraisy ini musim sejuk boleh pergi ke Syam, boleh pergi ke Yaman. Menjadikan Quran mengatakan kedudukan yang strategik menghasilkan ekonomi yang hebat, dan Quran menyebut alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Lapar dan takut. Lapar dan takut ini sesuatu yang mengganggu manusia. Suatu anak muda. Peranan anak muda untuk keluar bersama dengan masyarakat untuk membangkitkan isu ekonomi, satu isu yang penting, menjadikan negara lebih sejahtera. Yang berikutnya, pentingnya kesihatan yang baik. Kena ingat, kita kalau sakit demam pun kita tidak akan bangun pagi untuk salat subuh. Orang yang mana kalau kita baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi doa, Allahumma inni na'udzubika minal ajzi wal kasal. Ajzi wal kasal. Kasal. Setiap benda nak majukan negara, kalau ada malas takkan berlaku kehebatan, takkan berlaku kejayaan. Malas tidak akan menjadikan negara maju. Anak muda yang pemalas, maka kita tidak dapat melihat sukan yang efektif. Tidak akan dapat melihat kejohanan-kejohanan dikuasai oleh negara kita. Tidak akan melihat ketamadunan itu berhasil sebab malas. Tapi Quran ataupun hadis Nabi, Nabi mulakan doa dengan ajuz. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada lemah. Lemah ini mendatangkan malas. Orang yang lemah, demam pagi hari, dia nak bangun tengah hari, dia nak bekerja pun malas. Malas fikir, lemahnya minda, lemahnya tubuh badan. Akhirnya, ini sesuatu yang dibenci. Sebab itulah kesihatan
tempatan baik dan sejahtera menjadi tema untuk SDG yang akan datang. Anak muda kena ambil peranan ini. Kempen tentang sukan, kempen tentang aktiviti penyediaan tempat-tempat yang baik di dunia ini, tentang taman-taman yang lebih diutamakan daripada monumen-monumen yang tidak seperti sepatutnya. Bangunan-bangunan yang mencakar langit tetapi kita tidak memiliki kemudahan untuk bersukan yang sepatutnya. Jalan-jalan, mungkin anak muda hari ini minat dengan basikal, kita tidak menyediakan kemudahan untuk laluan-laluan basikal, seperti padang-padang bola yang tidak disediakan. Itu semua mendatangkan kesan bagi negara. Ingat, ekonomi negara boleh jatuh dengan ramainya orang sakit. Ingat, kita masuk hospital kerajaan, kita bayar RM100 ya. Bayar RM100, yang lain semua siapa tanggung? Kerajaan tanggung. Makin banyak orang sakit, makin banyaklah belanja negara digunakan. Sebab itulah pentingnya anak muda membangkitkan benda ini. Dengan sebab anak muda sendiri yang merasai. Orang tua mungkin dia bersukan, tak sama macam anak muda. Tapi bila anak muda sendiri yang bergerak, maka ianya lebih dirasai. Peranan anak muda untuk menceritakan berkenaan dengan sukan. Pendidikan yang berkualiti. Sebagai contoh, anak muda ini perlu membawa idea-idea pendidikan yang fresh. Kata Umar Al-Khattab, didiklah anak kamu mengikut zamannya. Ikut zamannya. Apa yang anak muda minat? Apa yang anak muda suka? Apa yang anak muda sensitif? Apa yang anak muda tak suka? Jadi, untuk mencapai pendidikan yang baik, kita bukan setakat ada penyediaan teks berkenaan matematik, berkenaan sains, buku sains, teks agama, Quran, hadis. Tapi kita juga kena ada cara nak explain Quran dan hadis. Cara nak ajar tentang sains. Cara nak ajar tentang matematik. Jadi, anak muda yang lebih mengetahui akalnya. Sebab saya sebut tadi, cara berfikir mungkin berbeza. Anak muda cara berfikir berbeza. Mungkin dia suka dengan digital, mungkin dia suka dengan audio, mungkin dia suka dengan visual. Anak muda lebih mengetahui. Dengan sebab itu anak muda perlu mendatangkan idea-idea yang bernas supaya pendidikan lebih berkualiti. Kemudian kita ada bincang tentang kesetaraan gender. Saya tak sebut kesetaraan, saya sebut keadilan gender. Kempen macam mana Nabi menyebut ketika mana Nabi masuk ke bumi Mekah dalam kempen kemerdekaan Mekah. Nabi menyebut, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Nabi mengangkat darjat lelaki dan wanita pada kedudukan yang sama. Siapa yang buat baik, dia beriman, maka dia masuk syurga. Tak kira lelaki dan wanita. Kita nak membawa kempen supaya tidak ada diskriminasi di antara lelaki. Walaupun ada perbezaan, walaysa dzakaru kal untha, lelaki tidak sama dengan perempuan, tetapi ketidaksamaan itu tidak mewujudkan diskriminasi antara lelaki dan wanita. Kemudian anak muda selalu pergi jungle trekking, masuk dalam hutan, berkemah, bersama rakan-rakan, masuk dalam hutan, tengok macam mana pembekalan air yang bersih. Termasuklah dalam kempen SDG, iaitu air yang bersih dan disanitasi. Subhanallah, dalam Quran ada 200 ayat yang cerita tentang air. Matar, tentang ma'aminas sama, air daripada langit. Matar, hujan. Air bi'ru, telaga. Ainan, air mata air. Disebut tentang air apa lagi? Disebut tentang bahru, lautan. Disebut tentang nahru, sungai. Disebut tentang banjir. Disebut macam-macam lagi perkataan berkenaan dengan air. Dan dalam Quran menyebut kami yang turunkan air, dan kami jadikan setiap kehidupan itu bermula dengan air. Sebab itu kajian menunjukkan mana-mana tempat yang ada air, di situ ada kehidupan. Termasuklah di planet-planet yang kalau adanya air di planet tersebut, pasti ada kehidupan. Mencintai air merupakan salah satu asbab kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Mencintai air, menghargai air, kempen pemeliharaan, kempen kebersihan digerakkan oleh anak muda tentang bagaimana nasib hidup kita 10-20 tahun akan datang kalau sumber air ini tidak dijaga dengan baik. Berbagai-bagai goals yang diletakkan, salah satunya penggunaan dan pengeluaran yang bertanggungjawab. Bermaksud isu penjimatan sangat penting. Saya pernah ceramah di masjid. Ketika itu berlaku kempen Green Earth Hour. Tutup sekejap elektrik dalam masa setengah jam. Waktu saya ceramah, saya suruh pihak masjid suruh tutup lampu di bahagian luar masjid. Bahagian dalam tak apa, kita teruskan. Kemudian mana yang tak perlu, kita tutup switch tersebut. Ada sebahagian orang masjid kata, Ustaz, untuk apa kita buat benda ni? Ini semua mengikut barat. Subhanallah, agama kita sangat mencintai unsur-unsur penjimatan, penjagaan terhadap alam. Earth Hour walaupun bukan datang daripada idea orang Islam itu sendiri, tapi sebenarnya dia sudah disebut oleh hadis dan Quran 1400 tahun yang lalu. Sebab itu anak muda kena ambil peranan. Kena cerita dekat pakcik, makcik. Saya cerita dekat pakcik, makcik, sebenarnya memelihara tenaga yang berlaku atas dunia ini. Macam mana proses kitar semula, plastik diletakkan di tempatnya, besi digunakan semula bagaimana. Benda itu dilakukan di negara-negara yang maju.
di Jepun sebagainya. Plastik juga dibahagikan dengan bukan satu dua bahagian, tetapi tiga empat bahkan berpuluh-puluh bahagian ABC jenisnya, supaya dikitar semula, supaya penggunaan sesuatu bahan di dunia ini tidak merosakkan ekosistem dunia. Sebab itulah pentingnya kita memahami bahawa peranan anak muda untuk menceritakan ilmu-ilmu baru, perkara-perkara baru, kempen-kempen baru, kerana mereka lebih memahami apa yang akan berlaku 10-20 tahun akan datang. Begitu juga penjagaan kehidupan di dalam laut, penjagaan kehidupan di atas darat, binatang-binatang, tumbuh-tumbuhan. Begitu juga kita menceritakan tentang organisasi yang mampan dan kukuh. Macam mana nak mewujudkan bila ada organisasi, macam mana sistem yang betul dalam berorganisasi. Anak muda perlu menceritakan tidak ada sifat diktator dalam sesebuah organisasi. Tidak ada satu sifat dominan membuatkan mesyuarat yang tidak adil berlaku. Tak boleh kita nak jadi hero dalam semua bidang. Betul? Kita tidak boleh menjadi hero dalam semua bidang. Tetapi kita kena jadi hero dalam bidang kita. Sebab itulah, choose the one that you feel most passionate about and start the action. Kamu boleh pilih daripada 17 goal tersebut, wahai anak muda. Anda boleh pilih yang mana satu cenderungnya anda. Kalau saya dalam bidang agama, saya boleh pilih yang mana satu yang saya cenderung untuk dikempenkan. Kita bergerak dalam satu masyarakat. Hamasatus syabab wa hikmatus syuyukh. Pengalaman orang lama digabungkan dengan tenaga anak muda. Dua benda yang hebat digabungkan menjadikan negara yang lebih hebat. Sebab tu anak muda, dia kena fikir satu hari nanti dia akan meninggal dunia dan dia akan mencapai usia tua. Kena ingat, usia tua menjadikan kita, keupayaan kita, cara berfikir kita mungkin agak statik, agak pasif, kerana keupayaan dan pengalaman-pengalaman yang berbeza. Sebab itu, anak muda, bangkit, kita jadi anak muda yang hebat. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Itulah anak muda yang disebut dalam Quran. Fityatun amanu, beriman, birabbihim, dengan Tuhan mereka. Wazidnahum huda, dan ditambah bagi mereka petunjuk-petunjuk jalan kebenaran. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.